Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pun masuk sampai membincangkan muka surat berapa? 413. Baik. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah kupaskan masih lagi dalam membincangkan tentang bab bersedekah, jenis-jenis sedekah di dalam Islam dan perkara-perkara yang membatalkan sedekah telah kita kupaskan. Pada pertemuan kita yang lalu juga telah kita bincangkan mengenai golongan orang-orang yang bersedekah dengan hasil usaha yang haram. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan di muka surat 413. Di muka surat 413, Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah membawakan tajuk berikutnya. Apakah hukum isteri bersedekah dengan harta suaminya? Boleh tak seorang isteri bersedekah dengan harta suaminya? Dan insya-Allah kalau boleh sempat kita bincangkan mengenai perkara yang kita kemukakan minggu yang lalu. Adakah benar semua harta suami milik isteri? Bagaimana pula dengan harta isteri? Adakah milik isteri dan juga milik suami? Dan bagaimana isteri yang bekerja? Adakah suami wajib berikan nafkah? Ataupun isteri yang bekerja, adakah wajib berikan suami nafkah? Atau sebagainya. Baik. Di muka surat 413 daripada kitab terjemahan daripada kitab Fiqh Sunnah, penulis mengatakan, seorang isteri dibolehkan menyedekahkan harta yang berada di rumah suaminya jika diketahui bahawasanya suaminya redha dengan apa yang dilakukan. Sebaliknya, diharamkan apabila suaminya tidak redha. Jadi pertama sekali para jemaah yang dirahmati Allah, penulis mengatakan, boleh tak seorang isteri memberi sedekah menggunakan harta suami? Persoalannya adalah harta tu milik siapa? Milik awak ke bukan milik awak? Bukan milik isteri. Habis kalau bukan milik isteri, milik siapa? Milik suami. Boleh tak kita bersedekah dengan harta yang bukan milik kita? Sama ada milik suami, milik adik-beradik, milik kawan, milik jiran. Awak duduk sebelah kawan awak, ada tabung sorong gerak, kita nak sedekah, buka wallet kawan awak, sedekah. Boleh tak? Nak sedekah gunakan duit awak. Jadi perbincangannya adalah, boleh tak isteri memberi sedekah menggunakan milik suaminya? Para jemaah yang dirahmati Allah, persoalannya adalah, adakah suami redha atau tidak redha? Kalau kita nak bersedekah menggunakan harta ibu bapa kita, adakah ibu bapa kita redha atau tidak redha? Adakah kita nak bersedekah menggunakan harta yang ada di rumah kita tu, kita bersedekah? Redha ke tidak tuan rumah tersebut? Itu penting para jemaah. Jadi penulis mengatakan, kalau suami redha maka diperbolehkan. Tetapi kalau suami tak redha maka tidak diperbolehkan. Dengan erti kata yang lain, kalau tuan punya harta redha
diperbolehkan. Tapi kalau tuan punya harta tak redha, tak diperbolehkan. Nescaya bagaimana? Nak kena minta izin. Baik. Sedekah yang kalau kita renungkan, kalau kita bersedekah, kalau kita nak sedekah, ada orang datang kat rumah, ketuk pintu, kita nak sedekah, kesian dia. Buka poket suami kita, kita kasih $100 pada orang tersebut. Suami redha tak? Jadi nak kena minta izin suami. Tetapi bagaimana pula katakan kebetulanlah ada orang, hantar orang Grab lah katakan. Ya, kita order Grab, kemudian dia dah hantar makanan. Kemudian dia kata, "Kak, saya haus sangatlah Kak. Boleh saya dapat air segelas?" Ni air ni suami saya yang bayar. Nak kena minta izin ke tidak? Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, saya akan beri satu kaedah. Kaedah yang digunakan pakai oleh para fuqaha. Al-adatul muhakkamah. Apa maksud al-adatul muhakkamah? Adat kebiasaan akan menjadi satu hukum. Jadi penulis mengatakan di sini, kalau kita nak bersedekah, kalau suami redha, maka diperbolehkan. Maka bagaimana kita nak tahu suami redha ke tidak? Kita perlu minta izin. Tetapi adakah setiap kali kita bersedekah, kita beri orang sesuatu, kita perlu minta izin? Kadang-kadang tak perlu. Kaedah fiqh, al-adatul muhakkamah, adat kebiasaan menjadi hukum. Agak-agak kebiasaannya, contoh, kalaulah orang setakat nak minta seteguk air, kita beri air dalam fridge, air putih, air kosong. Agak-agak suami marah tak? Atau bukan dari segi hukum cemburu tak cemburulah. Dia masalah hukum ihsan. Agak-agak diperbolehkan ke tidak? Maka di sini para jemaah yang dirahmati Allah, al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan menjadi hukum. Kalau kebiasaannya suami insya-Allah dalam hal tersebut tidak marah, akan benarkan, bukan hanya suami, kawan kita, jiran kita atau sebagainya tidak marah, maka diperbolehkan kita bersedekah. Contoh yang lain, kaedah al-adatul muhakkamah. Apa juga perkara yang kita nak lakukan, nak kena minta izin. Contoh, saya datang kuliah, ada sebotol air. Mesti ada kata tak, Ustaz, minum Ustaz? Tak kata. Ada kata, tak kata. Ada terdedah 2 air. Dari segi hukum, kalau orang nak ikut betul-betul, Ustaz nak kena minta izin Ustaz. Mana tahu ni hak orang, mana tahu masjid tak redha. Tetapi al-adatul muhakkamah, adat kebiasaan. Kalau dah ada air ke atas meja, bolehlah minum tanpa minta izin. Contoh. Jadi perkara ini penting supaya kita memahami kaedah dan kita menjadi seorang yang bijak di dalam mengamalkan agama. Kita pergi ke satu tempat, kemudian kebetulan kita nak tulis, ada pen. Ni pen ni, awak pakai pen dah minta izin belum? Tuan punya pen bagaimana? Kalau dah ada pen kat situ, tempat bank yang tempat nak deposit cek, ada pen, memang boleh pakai. Tutup mata boleh pakai. Contoh. Ataupun kebiasaan memang ada pen kat situ, kat tempat receptionist, ada letak mangkuk, letak pen. Awak tak minta izin? Tak minta izin tak apa. Kalau kebiasaan, kalau begini halnya, dia akan benarkan. Pen apalah terjejas kita pakai setakat untuk sign. Maka diperbolehkan. Kita masuk ke rumah kawan kita, minta pinjam, boleh saya pakai tandas awak? Boleh pakai tandas. Boleh. Alhamdulillah. Silakan. Alamak, tadi saya minta izin pakai tandas. Saya tak minta izin pula pakai air. Jadi macam mana? Diperbolehkan. Kalau dah benarkan pakai tandas dengan air-air sekali. Diperbolehkan. Kemudian, Tipah, boleh saya pakai air sekali awak? Pakailah, dah dalam tandas pakai air. Dah dapat benar. Alhamdulillah, dah dapat kebenaran. Terus kita cuci tangan, nak pakai sabun pula. Nak kena minta izin. Tipah, boleh pakai sabun? Agak-agak adat kebiasaan, kalau ada sabun yang press macam itu, dia main tak kalau kita pakai? Secara umum, tak kisah, pakailah. Pakai setakat sikit untuk sabun tangan. Dia tidak akan menjadi satu kesalahan, tak menjadi satu masalah. Dia akan membenarkan. Maka dalam hukum al-adatul muhakkamah, kaedah fiqhiyah, dengan kaedah tersebut
kebetulan, kebiasaan sesuatu masyarakat, sesuatu keadaan, maka kalau selalunya kebiasaannya mereka membenarkan, maka diperbolehkan kita menggunakan walau tanpa izin. Kita pergi rumah kawan kita hari raya, kemudian waktu duduk datang ziarah, ada surat khabar. Kita pun buka surat khabar, sementara tunggu dia kat dapur, kita baca surat khabar. Awak tak minta izin? Agak-agak kalau baca surat khabar, dia nak kena minta izin ke tidak? Ataupun dia marah ke tidak? Kalau surat khabar tak marahlah. Tapi kalau buka album, album mungkin dia marah. Album tak boleh buka, kena minta izin. Tapi surat khabar, boleh baca. Ini kaedah. Jadi kita perlu kita memahami beberapa perkara supaya kita tidak menjadi seseorang yang kadang-kala katakan nak minta izin, tak minta izin menjadi satu masalah. Kembali kepada perbincangan kita. Isteri nak bersedekah harta suaminya, perlu minta izin ke tidak? Jadi kebiasaan, kalau katakan kita sedang jalan tempat luar, kita nak beri sedekah, suami kita kasih duit, kebetulan ada ekstra, kita nak bersedekah 10 sen. Minta izin tak suami? Tak payah minta izin, tak payah telefon. Bang, ada orang minta sedekah, saya kasih 10 sen boleh tak? Kasihlah. Kaedah. Tapi kalau kita nak kasih jumlah yang besar, maka kalau itu bukan milik kita, perlu kita minta izin. Maka dengan demikian para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum kalau ianya bukan harta kita, nescaya kita perlu minta izin. Kalau ianya secara umum suami reda, diperbolehkan. Tetapi kalau suami tak reda, tidak benarkan, tidak boleh kita bersedekah dengan harta suami kita. Nabi SAW telah pernah bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha." Memberi sedekah sesuatu makanan yang terdapat di rumahnya. Ghaira mufsidatin, tanpa menyebabkan kemudaratan atau keretakan suami isteri, tanpa dimarahi suami. Kana laha ajruha bima anfaqat, maka baginya isteri tadi mendapat pahala dengan apa yang dia sedekahkan. Walizaujiha ajruhu bima kasaba, dan bagi suaminya pula memperoleh pahala disebabkan usahanya. Wali khazini mithlu dhalik, dan petugas yang menjaganya juga akan memperolehi pahala. La yanqusu ba'duhum ajra ba'di syai'a, dengan tidak berkurangan sesuatu apa jua sekalipun. Jadi daripada sini para jemaah yang dirahmati Allah, dapat kita lihat, isteri kalau masak ataupun kalau buat kuih atau apa juga sekalipun yang ada dalam rumahnya, lalu dia dah masak, contoh buat kek, buat kuih, kemudian ada jiran lalu buat apa tu? Oh, saya buat kuih tart lah. Alhamdulillah, bau sedap daripada sebelah dah bau. Cubalah rasa, ambil 1 biji. Saya dah minta izin suami belum? Suami benarkan insya-Allah. Maka nescaya dia kasih kuih tart 1. Dia makan. Si isteri dapat pahala, si suami yang tak tahu menahu si isteri telah beri makanan tadi kepada jirannya, suami pun dapat pahala. Kerana itu hasil usaha suami. Contoh, alhamdulillah. Rasulullah SAW kemudian dalam hadis ini menyebutkan walil khazini mithlu dzalik. Walil khazin, dan bagi khazin. Khazin itu orang yang penjaga, pengamanah. Pengamanah itu kalau dalam konteks kita menteri keuangan ataupun treasurer ataupun seseorang yang telah diberi amanah. Saya amanahkan awak, tolong berikan, saya kasih awak duit ini, nanti awak pergi ke luar negara, nanti awak sedekahkanlah dengan anak-anak yatim ke, awak sedekahkan. Yang tukang kasih itu dapat pahala, yang tukang jaga dia dapat pahala sama seperti yang bersedekah. Tanpa dikurangkan sedikit pun orang yang bersedekah. Copy and paste. Walil khazin al-amanah. Yang khazin yakni treasurer ke, yang tukang jaga harta, jaga baitul mal, selagi mana dia amanah, dia akan dapat pahala siapa juga yang bersedekah. Subhanallah.
Ini dapat kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Maka dalam bab ini penulis membawakan hadis ini untuk menunjukkan isteri kalau beri sedekah daripada harta suaminya di mana suaminya tidak mengetahui, sedangkan suaminya redha, tak ada masalah, tidak mendatangkan mafsadah, kemudaratan, maka si isteri dapat pahala dan si suami juga akan mendapat pahala walaupun si suami tadi tidak tahu menahu bahawasanya si isteri telah bersedekah. Ingat tak kisah yang telah kita bincangkan, hadis-hadis perbincangan kita yang lalu, barang siapa menanam pokok, binatang yang makan pun dia kira sedekah. Orang yang duduk berteduh di bawah pokok itu pun dia kira dapat pahala sedekah. Kalau burung yang makan buah itu, yang kita tak tahu menahu ke atas itu ada buah dan makan burung, kita dapat pahala. Ini kan pula jiran yang makan, ini kan pula kawan yang makan, ini kan pula kaum kerabat, jiran tetangga, sesiapa yang datang ziarah yang makan, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi kalau kita suka selalu kawan-kawan datang rumah, kita seringkali masak, itu bukan sia-sia, tetapi kita akan dapat pahala. Alhamdulillah, memberi orang makan. Dari Abu Umamah katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbati amal hijjati al-wida'. Abu Umamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada ketika khutbah wada'. Khutbah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Di mana Rasulullah menyebutkan, la tunfiku imra'atu syai'an min baiti zawjiha illa biizni zawjiha. Rasulullah mengatakan tidak diperbolehkan seorang wanita bersedekah daripada harta si suami di rumah suami kecuali dengan izin suami. Rasulullah menekankan, qila ya Rasulullah wala ta'am. Maka para sahabat berkata, tak boleh kita bersedekah dengan harta suami kecuali dengan izin suami. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana setakat makanan sahaja? Maka Rasulullah mengatakan, dzaka afdalu amwalina. Itu adalah harta kita yang amat berharga. Jadi maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum apa juga perkara yang kita nak bersedekahkan, kita memang wajar minta izin. Tetapi kaedah yang saya sebutkan tadi, kecuali al-adatul muhakkamah, perkara-perkara kebiasaan, maka diperbolehkan. Jadi penulis mengatakan di bawah, secara umum kena minta izin. Namun dikecualikan daripada larangan ini apabila isteri menyedekahkan barangan yang sedikit menurut adat kebiasaan dan dia dibolehkan bersedekah tanpa perlu meminta kebenaran dari suami terlebih dahulu. Ini disebutkan. Alhamdulillah, penulis menyebutkan juga. Jadi maksudnya, minta izin itu dikecualikan kalau perkara yang remeh-temeh, perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara kebiasaan. Apakah perkara-perkara kebiasaan? Setiap rumah, setiap orang, setiap family ada kebiasaan masing-masing. Ya, jadi kita lihatlah perkara kebiasaan itu, maka diperbolehkan bagi mereka untuk bersedekah dengan harta si suami. Setiap suami isteri rumah tangga mempunyai cara yang berbeza. Ada suami isteri, setiap hari isteri nak pergi pasar, minta suami, bang duit pasar, ni hari berapa? Kira beli telur, beli beras, beli ayam, sekian-sekian, RM47.50. Suami pun kasih RM47.50. Ada suami, nah ni, dia kasih $300. Ini untuk seminggu lah. Pandai-pandai awak. Alhamdulillah. Ada suami kasih $1,000. Ini untuk sebulan, pandai-pandai awak. Ada suami kasih $70. Ini untuk sebulan, pandai-pandai awak. Berbagai-bagai cara. Jadi dalam hal itu, kita kena lihat bagaimana keadaan rumah tangga seseorang dan daripada situ juga kebiasaannya. Jadi walaupun suami kata tadi, ni $300 untuk seminggu. Dalam perjalanan kemudian dia nampak,
orang susah, kesian orang ni. Aku nak belikan dia air lah. Belikan, dia bayar. Setahu saya bayar. Bayar pakai duit siapa? Pakai duit awak ke? Tak, pakai duit suami tadi. Agak-agak suami marah tak? Alah, $1.20. Dia tak kisah. Maka diperbolehkan. Ini contoh-contohlah para jemaah. Jadi kita lihat kepada keadaan dan kebiasaan. Dari Asma binti Abu Bakar katanya, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan berkata, Asma mengadu kepada Nabi. Mengadu pasal siapa? Pasal suaminya. Jadi ada sebagian sahabat pernah mengadu kepada Nabi SAW perihal suami. Adakah kita dibolehkan mengadu? Diperbolehkan dengan kadar setakat nak tahu hukum. Ya. Asma berkata, Zubair ni adalah seorang yang amat kedekut. Mengira betul. Kedekut sangat. Pada suatu hari, orang miskin datang kepadaku. Lalu aku memberinya sedekah daripada harta yang ada di dalam rumahnya tanpa meminta kebenaran terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang ada orang datang minta, ialah contoh kita kat rumah, contohlah ya. Jiran tetangga orang tingkat 8 datang, Cik Mina, saya betul-betul ni hari kehabisan makan. Boleh tak kasih 1 cupak beras? 1 cupak beras? Tak kisah kalau kita beli 5 kilo, 10 kilo. Zaman sekarang 1 link, dulu 1 link kan. Berapa link? Ambil 1 link, ambil 1 beras lah untuk makanan awak. Tak minta izin, boleh tak? Jadi Asma menceritakan dia pernah berlaku perkara sedemikian dan dia memberi sedekah tanpa izin suaminya. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, Irdakhi wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Berilah sekadarnya sahaja dan janganlah kamu menyimpan harta kerana terlampau kedekut. Sehingga dengan begitu Allah Ta'ala akan menyusahkan, menyempitkan rezeki kamu. Jadi Rasulullah SAW memandangkan suaminya kedekut sangat, tetapi si isteri tahu bahawasanya kalau orang datang meminta, orang tu benar-benar ada keperluan untuk tolong. Dapat lagi kita bukan tak ada harta, kita ada duit, ada harta, ada beras, ada banyak. Tak menjejas, tak luak pun. Maka atas dasar demikian, dia bersedekah tanpa pengetahuan suaminya. Lepas itu, rasa bersalah. Tanya kepada Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, lakukan. Tapi jangan melampaui batas. Boleh lakukan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Di sini dapat kita lihat. Kenapa disebutkan tentang isteri? Kerana secara umum selalunya isteri berada di rumah. Secara umum lah. Dan suami secara umum menjadi tanggungjawab ke atas suami keluar bekerja mencari rezeki. Secara umum. Itu kaedah. Suami hukumnya adalah bertanggungjawab ke atas isteri. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Apa yang dimaksudkan dengan nafkah? Nafkah itu adalah suami menyediakan tempat tinggal untuk isterinya. Memberi isterinya makan apa yang dia makan. Memberi isterinya pakaian kadar apa pakaian yang dia gunakan. Apabila telah berikan segala-galanya, suami telah berikan nafkah. Contoh. Jadi cuma masalahnya kadang-kala atas sebab-sebab tertentu, terutama sekali kehidupan kat Singapura kita ni, sebenarnya kita ni kalau nak hidup ala kadar, alhamdulillah, cukup. Tetapi selalunya kita ni hidup lebih daripada keperluan. Maaf katalah. Lebih daripada keperluan. Kerana apa? Tanggungjawab suami berikan nafkah. Berikan nafkah tu apa? Tempat tinggal. Suami kena sediakan tempat tinggal. Suami tidak menyediakan tempat tinggal, berdosa suami. Kerana awak dah berkahwin, takkan nak tinggal kat bawah blok. Takkan nak tinggal tepi pantai. Kena sediakan tempat tinggal. Tempat tinggal tak kiralah apa jua. Sama ada rumah beli ke, rumah sewa ke, bilik sewa sekalipun, tempat tinggal. Suami kena sediakan. Apa lagi? Suami kena sediakan makan. Awak dah berkahwin dah. Si isteri tak wajib, tak perlu cari makan sendiri. Tanggungjawab suami, beri makan diri awak dan isteri awak dan
ahli keluarga awak. Makan apa? Sekadar minimum makanan yang mengenyangkan, yang menghilangkan lapar. Apabila suami telah beri nafkah, makanan yang menyebabkan isterinya tak lapar, maka nescaya alhamdulillah dah laksanakan tanggungjawab. Cuma kita ni kita makan special. Kita makan, nak makan seafood lah, nak makan fast food, nak makan yang sedap-sedap. Ini dah beyond nafkah. Dia kalau nak kasih demikian, alhamdulillah tu bonus lah. Tetapi itu bukan nafkah. Nafkah beri makan. Makan ikut siapa? Ikut kadar mana? Ini kaedah. Tadi apa kaedahnya? Al-adatul muhakkamah. Adat kebiasaan menjadi satu hukum. Kita tinggal di Singapura kena ikut adat kebiasaan orang Singapura. Kita tak boleh equal, nak contoh orang Nigeria, orang Afrika, third world country. Suami tak boleh kata, awak tu bersyukur, orang kat Ethiopia tu makan 2 hari sekali. Bang, kita kat Singapura, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dalam satu masyarakat menjadi satu hukum, ukur tara. Ikut cara Singapura, ikut kadar Singapura. Alhamdulillah. Pakaian, suami dikatakan, seperti mana saya pernah sebutkan lah, suami belum dikatakan beri nafkah pakaian kalau tak ada satu pun pakaian menutup aurat. Kalau buka lemari, semua skirt. Kalau si isteri tak keluar rumah, pas, boleh. Kat rumah boleh pakai skirt. Boleh pakai pants, short pants, boleh. Tapi kalau isterinya kadang-kadang dia ajak keluar rumah, tak ada satu pun pakaian menutup aurat, berarti suami belum tunaikan nafkah. Nafkah minimum kena ada satu pakaian yang menutup aurat. Jadi kita kena fahamlah konteks apa yang disebutkan sebagai nafkah. Jadi kalau kita buka lemari, memang daripada ujung sini sampai ujung sana, semua pakaian isteri yang kadang-kadang sebulan tak sekali pakai, kadang-kadang setahun pun tak sekali pakai, kadang-kadang yang ujung tu dia punya hanger dah sengit sebelah, setahun kemudian pun masih sengit, tak perasan wujudnya baju tu. Ini dah sebenarnya dah lebih daripada keperluan. Renung-renungkanlah ya. Jadi tak boleh komplain, tak boleh kata suami saya tak pernah kasih nafkah, tak boleh. Nafkah itulah dia. Tapi ada perkara-perkara yang lain lah. Ini nafkah yang zahir. Nafkah yang batin, suami wajib berikan kebahagiaan kepada isteri. Banyak perkara-perkara bab nafkah ini, nafkah batin ini yang jarang sekali suami memahami. Suami sangkakan nafkah batin itu bab setiduran saja. Tidak. Nafkah batin memberikan keriangan, ketenangan, kebahagiaan, keceriaan kepada isterinya. Dulu belum kahwin, ingat tak waktu belum kahwin tu bersenda gurau, bergurau senda, sayang-sayang. Selalunya masalahnya selepas kahwin hilang segala-galanya. Tu bab nafkah dari segi ketenangan penting. Baik. Jadi masalahnya adalah apabila suami dah berikan nafkah macam itu, si isteri katakan saya tetap nak kerja. Kalau si isteri nak kerja macam mana? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seorang isteri, maaf katalah kita berada di masjid, kita bincang hukum agama. Kat luar orang nak kata feminis ke, itu bukan semua apa yang diungkapkan di luar sana perlu kita peduli. Kadang-kadang kata-kata yang di luar tak bersesuaian dengan syariat. Tak boleh, kita hukum syariat. Secara umum, sebagai contoh, seorang isteri boleh tak keluar bekerja? Jawapannya diperbolehkan. Dengan syarat dapat izin suami. Tak dapat izin suami, tak boleh kerja. Kalau suami tak izinkan, dengan syarat suami kena beri nafkah yang cukup. Suami jangan tak beri nafkah, lepas tu tak izinkan. Habis macam mana anak-anak nak makan? Jadi kalau suami semua cukup, tak izinkan isteri bekerja, isteri kerja di rumah. Alhamdulillah. Kalau suami tidak mencukupi pendapatannya, isteri minta izin suami kerja. Boleh tak suami isteri bekerja dengan izin suami? Kalau dengan izin suami, diperbolehkan. Alhamdulillah. Persoalan seterusnya. Kalau isteri bekerja dengan izin suami, gaji isteri itu duit siapa?
Duit siapa? Ya? Duit isteri. Baik. Seorang suami, seorang isteri tidak boleh bekerja kecuali dengan izin suami. Kalau suami tu pandai, dia akan kata, awak nak bekerja, boleh. Tapi dengan syarat, kalau awak bekerja tu, boleh tak kita tolong menolong sesama sendiri? Kalau dia syaratkan tolong menolong, berarti apa? Awak bekerja, saya bekerja, tapi duit air lampu tu awak tolong bayar. Tolong menolonglah. Si isteri jangan ingat dia tolong bayar duit air lampu ke, duit dia pergi pasar pakai duit sendiri itu, jangan dia sangka dia rugi. Tak. Dia dapat pahala. Pahala bersedekah. Kita dah belajar dulu bab sedekah. Sedekah yang terutama sekali adalah bersedekah kepada siapa? Ahli keluarga. Kalau bersedekah kepada ahli keluarga, kita dah katakan berzakat. Yang paling afdal sekali zakat adalah kepada kaum kerabat. Kalau dibandingkan dengan zakat kepada orang yang tak kita kenali. Kepada kaum kerabat kita bersedekah, pahalanya lebih besar daripada pahala bersedekah orang yang tak kita kenal. Apatah lagi bersedekah kepada suami sendiri. Kita bantu suami, pahala berlipat kali ganda. Kita keluar rumah, jihad fi sabilillah dengan niat untuk membantu suami, membantu suami untuk beri dia nafkah. Alhamdulillah. Suami kadang-kadang tak mampu. Ada suami bergaji besar, alhamdulillah. Ada suami bergaji kecil, tidak berkemampuan. Baiklah, isteri kasih, bang, saya dapat gaji, abang ambillah $800. Alhamdulillah. Terima kasih yang daripada $800, ni awak ambillah $300 duit nafkah awak. Pusing balik. Awak dah kasih saya, dah harta saya. Tetap saya nak kena kasih nafkah. Ni ambil awak $300. Pusing-pusing, masuk poket sama. Dapat pahala, dapat pahala. Isteri bersedekah kepada suami, isteri dapat pahala. Suami beri nafkah balik kepada isteri, dua-dua dapat pahala. Kalau dua-dua simpan, dua-dua tak dapat pahala. Bergaduh lagi ada. Contoh. Jadi kita kena bijak, kena pandai. Apabila isteri keluar bekerja, ingat, kalau isteri berada di rumah, 11 siang suami bekerja, suami pulang rumah dalam keadaan penat, dah petang dah. Isteri satu hari di rumah. Bukan tak kerja kat rumah ya, kerja kat rumah pun kerja. Tetapi berbeza dengan kerja kat luar. Isteri kerja kat rumah, alhamdulillah. Apabila suami pulang ke rumah, isteri dapat melayani suami kerana masih energetik. Tetapi kalau isteri pergi bekerja, kemudian balik pun dah penat, suami balik penat, isteri penat, hak kepada suami itu dah berkurangan. Jadi berarti isteri bekerja tu mengambil sebahagian energi yang sepatutnya dia melayani suami. Jadi atas dasar demikian, tak sewajarnya untuk kita terlalu mengira. Ya. Jadi atas dasar itu tak wajar untuk kita kata harta suami, harta isteri. Harta isteri, harta isteri. Tak. Ya. Harta isteri macam mana isteri dapat? Isteri dapat dengan menggunakan masa suami. Jadi awak dah bayar balik masa suami awak tadi. Ini contohlah. Saya bukan nak memenangkan si suami atau nak memenangkan isteri. Yang penting di dalam rumah tangga perlu ada tolak ansur. Ya. Kalau kita start kata ini awak punya hak, ini awak punya tanggungjawab, ini terlalu mengira sedemikian, itu yang menyebabkan kadang-kadang menjadi pergaduhan. Akan tetapi pada masa yang sama si suami tidak boleh ambil sambil lewa. Dia dah benarkan isteri bekerja. Apakah dia tak wajib beri nafkah? Dia tetap wajib beri nafkah. Bagaimana dia nak beri nafkah sedangkan dia tak mencukupi keuangan? Tunggu isteri kasih dia duit, beri nafkah pakai duit yang isteri kasih tadi, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi secara umum daripada perbincangan kita ini, kita mengetahui bahawasanya diperbolehkan bagi seorang isteri memberi sedekah daripada harta si suami dengan syarat suami tadi redha dan janganlah berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Bab seterusnya. Adakah diperbolehkan menyedekahkan seluruh harta? Zaman sekarang dah tak ada bab menyedekahkan seluruh harta lah. Ada orang nak sedekahkan seluruh harta? Tak adalah. Ya. Tetapi di zaman Nabi SAW, para sahabat menyedekahkan seluruh harta. Pernah Umar datang, ya Rasulullah, ini setengah hartaku ambil.
fi sabilillah. Abu Bakar dengar, Umar sedekah setengah harta, aku sedekah semua harta aku. Subhanallah. Bagaimana mereka itu berlumba-lumba untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk konteks kita jangan katakan setengah harta atau seluruh harta lah. Mungkin kita boleh katakan pada suatu ketika, katakan di sebahagian negara berlaku gempa bumi ataupun di sebahagian tempat nak bina masjid, nak bina madrasah, maka tempat kerja kita katakan bertanya siapa nak bersedekah. Ada seorang kata tu, baik saya sedekahkan setengah gaji saya untuk bulan ini. Gaji dia bulan tu tersebut, satu bulan gaji dia $4,000. Dia sedekahkan $2,000. Subhanallah. Terus kawan kita dengar, dia sedekahkan $2,000. Baiklah, untuk bulan ini aku tak ambil gaji. Semua satu bulan gaji aku sedekahkan $4,000. Contoh. Masih ada lagi tak? Masih ada. Alhamdulillah. Baik. Seseorang yang mampu dan berkeupayaan mencari harta nafkah diperbolehkan menyedekahkan semua harta yang dimilikinya. Semua harta di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang dah tak ada. Kerana zaman sekarang tawakal kita beza dengan tawakal para sahabat. Umar pernah bercerita, Rasulullah SAW pernah satu ketika menyuruh kami semua bersedekah. Kebetulan ketika itu aku mempunyai harta. Maka kataku di dalam hati. Umar tahu Abu Bakar ni seorang yang penderma. Mereka berlumba-lumba. Dalam hati Umar, Alhamdulillah, kali ini aku nak menang daripada Abu Bakar. Rasulullah dah laungkan permintaan untuk bersedekah. Aku nak menang kali ini. Maka di dalam hati Umar berkata dalam hatinya, sekarang aku akan dapat mengguli. Aku dapat mengalahkan Abu Bakar. Aku tidak pernah satu kali pun mampu mengalahkan Abu Bakar. Maka aku pun datang membawa separuh hartaku. Harta dia apa yang dia ada? Contohlah apa yang ada dalam poket kita, harta kita semua dalam poket. Keluarkan semua, half take Umar. Kali ini aku dapat menang. Maka aku mendatang membawa separuh harta aku. Melihat itu Rasulullah SAW bertanya, Ma abaqaita li ahlika kurtu mithlahu. Rasulullah bertanya, kamu sedekahkan ini semua, apa yang kau balancekan? Apa yang kau sediakan untuk ahli keluargamu? Umar berkata, sama seperti itu. Aku kasih untuk keluargaku, aku telah sediakan sama seperti aku infakkan. Kerana aku infakkan setengah. Maka sebanyak sedekah yang aku berikan kepadamu ini, ujarku. Umar mengatakan. Kemudian datang pula Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Dan Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Bakar, Ma abaqaita li ahlika. Apa yang kau sediakan? Apa yang kau sediakan atau bakikan untuk ahli keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, Abaqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku telah menyediakan mereka, aku telah tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Maka Umar dengar pada ketika itu dan Umar berkata, La usabiquka ila syai'in abada. Tidak mampu aku untuk challenge, tak mampu untuk aku tandingi engkau selama-lamanya. Ternyata aku tidak akan pernah dapat menandingi buat selama-lamanya. Jadi pada ketika Umar nak bersedekah setengah harta, pada ketika itu Abu Bakar bersedekah seluruh harta. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita ini jangan pula besok kita keluar daripada bank, keluarkan duit semua daripada bank dan sedekahkan semua harta kita, nanti saya kena panggil pula. Jangan sedekah setengah harta kita, bincang dengan suami. Suami benarkan pun, jangan.
zaman Nabi SAW berbeza dengan zaman sekarang. Zaman kita tak nak ada orang dapat duit CPF. Alhamdulillah dapat $50,000. Semua hartanya dia sedekahkan. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Kemudian besok kena bayar cukai, kena bayar bil, cucu nak pergi madrasah, tak ada duit pula. Minta kat Muiz. Muiz suruh isi form. Muiz kata nanti 3 bulan saya kasih jawapan. Besok nak makan tak ada duit, 3 bulan akan datang. Zaman berbeza. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, gunakan kebijaksanaan. Ya. Tetapi satu perkara yang menjadi pengajaran untuk kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan harta itu tidak berada di hati mereka. Harta itu hanya ibarat transit saja. Kita ada di tangan, dapat walhamdulillah dan bakal diserahkan. Contoh para jemaah. Pada nokta yang sama seperti mana saya katakan, untuk kita jadilah seorang yang bijak menguasai harta. Jangan menjadi orang yang tak bijak. Masalah juga. Kerana apa para jemaah yang dirahmati Allah? Kadang-kala berdasarkan pengalaman saya ketika bertugas di masjid, kadang-kala bermuamalah dengan para jemaah, secara umum, lil asaf, secara umum sangat menyedihkan. Sebahagian lah, bukan semua, sebahagian besar orang kita ni, masyarakat Melayu, gagal atau tidak bijak dalam financial management. Tak bijak dalam menguasai harta. Government kasih GST untuk beri kita keringanan. Berapa lama duit GST tu ada? Kadang-kadang dapat duit, malam tu juga habis open table. Seminggu habis. Contoh, dapat duit jimat cermat. Belanja apa yang perlu. Ni kadang-kadang kita tak bijak. Sekarang sebab tu kadang-kadang sangat menyedihkan. Kita punya handphone kadang-kadang SIM kontrak dah habis. Wah, kontrak dah habis. Besok boleh upgrade phone yang lain. Phone masih boleh pakai, tak perlu nak upgrade. Jadi seorang yang pengguna yang bijak. Betul kan? Tak semestinya nak kena ambil the latest iPhone. Awak ni suri rumah tangga, iPhone ni apa gunanya? Apa keperluan? Contoh, nak Samsung the latest, boleh flip Ustaz? Boleh flip. Masya Allah. Boleh lipat. Saya pakai handphone apa? Vivo. Alhamdulillah. Cheap and good. Jadi jangan kita terlalu terpengaruh dengan ataupun terpengaruh dengan iklan-iklan. Kalau kontrak dah habis, saya sarankan yang tak ada keperluan, ambil SIM only. Dah cukup. 1 bulan bayar $10. Cukup. Handphone apa yang ada, alhamdulillah. Jangan terlalu terikut-ikut sehingga gagal di dalam menguasai financial management. Para sahabat mereka dapat bersedekah setengah harta mereka. Subhanallah. Para ulama mensyaratkan untuk membolehkan seseorang bersedekahkan seluruh hartanya bahawa orang berkenaan berkeupayaan dan mempunyai mata pencarian, tabah, tidak terhutang dan tidak mempunyai tanggungan yang wajib diberikan nafkah. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka hukum menyerahkan seluruh hartanya adalah dimakruhkan. Apatah lagi contohnya awak ada tanggungan, ada anak isteri, kemudian awak sedekahkan semua harta, bagaimana dengan anak isteri awak? Ini contoh. Dan sebagainya. Maka perlu kita lihat. Dan contoh yang lain, awak nak sedekahkan harta sedangkan awak ada hutang. Bayar hutang dengan sedekah, hutang lebih afdal. Bayar hutang dengan pergi umrah, bayar hutang lebih afdal. Hutang terutama sekali hutang kepada individu-individu. Hutang kepada mak piah 2,000, hutang kepada kak piah 3,000, kemudian nak pergi umrah. Bayar dulu hutang. Contoh. Ya. Jadi kita kena bijak dalam melihat mana yang perlu dan mana yang lebih memerlukan. Ustaz kata kalau ada hutang tak boleh pergi umrah. Habis saya ada hutang rumah 20 tahun belum habis bayar, tak boleh pergi umrah ke? Suami saya ada hutang kereta 10 tahun
Tak boleh pergi umrah ke? Al-adatul muhakkamah. Adat kebiasaan menjadi satu hukum. Kalau hutang rumah itu dah memang sign kontrak 20 tahun. Hutang kereta dah memang sign kontrak 5 tahun. Ada hutang tetapi dah ada perjanjian bayar sebulan sekian. Maka nak pergi umrah silakan. Kalau mampu dan memang adalah lebih baik hutang rumah tu kurangkan. Sekali-sekala ya. Kita cuba buat study. Rumah kita beli berapa harga? Ada beli 50,000, ada beli 350,000, ada beli 500,000, ada beli 1 juta. Awak beli rumah cash ke hutang? Ada beli cash, alhamdulillah, tak ada masalah. Ramai di antara kita berhutang. Ambil loan 300,000. Ambil loan 300,000, awak bayar berapa tahun? 1 tahun bayar semua atau 10 tahun atau 20 tahun? Kalau 1 tahun bayar semua, 300,000 loan, berapa interest? Sekianlah. Tetapi kalau 300,000 loan, awak bayar selama 20 tahun, kemudian awak cuba fikirkan berapa dia punya harga yang rumah yang awak beli tu. Contoh. Kadang-kadang ya, ringkaskan cerita, kadang-kadang kalau 100,000 4%. 100,000 4% berapa? 4,000. Kalau 300,000 12,000. 12,000. 12,000 1 year. Kalau 10 tahun 120,000. Awak 20 tahun 240,000. Ini ringkasan cerita, ringkas. Memang ada minus lah. 300,000 awak hutang, interest 20 tahun 240,000. Rumah yang awak kata awak beli 300,000 tu sebenarnya 300 plus 240, 540,000. Hutang 300,000, interest dia saja 240,000 yang ramai tak perasan. Ini contoh. Jadi kadang-kadang kau dapat mampu kurangkan hutang adalah lebih baik. Sebab kadang-kadang kita tak perasan rumah yang kita beli itu sebenarnya jauh lebih mahal disebabkan interest dan sebagainya. Jadi kalau kita katakan tak apa Ustaz, kita nanti first year nanti lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, 10 tahun kita bayar. Tanpa kita sedari, hutang 300,000 tu lepas 10 tahun yang kita dah bayar berapa tadi? 120,000. Tetapi dia bukan tolak 300, tolak 120, balance 180. Tak. Daripada 10 tahun tu tiba-tiba kita tengok baru dia minus 40,000. Pasal kita dah bayar semua interest untuk 20 tahun akan datang. Sebab tu bank kaya. Kita yang kadang-kadang yang mempunyai masalah-masalah menghadapi cabaran hidup. Saya bukan kata jangan beli rumah, beli rumah. Saya bukan kata jangan berhutang. Kalau untuk beli rumah perlu hutang, hutang. Tetapi gunakan kebijaksanaan. Kalau ada duit lebih, bayarkan duit lebih. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Tanya kepada ejen rumah. Kadang-kadang ejen rumah pun nak kena cari ejen yang amanah. So, buat perkiraan. Kadang-kadang kita cuma lihat, kita extend the maximum. Paling lama boleh hutang berapa? 20, 25, 30 tahun kita ambil maksimum. Kemudian kita bayar the minimum. Apabila kita bayar the minimum, stretch maximum, bank yang dapat maksimum. Kalau mampu jangan ambil maximum loan. Kalau mampu 10 years walaupun approve 30 tahun. Kalau mampu instead of bayar minimum monthly 500, bayar lebih daripada itu, dapat kurangkan interest. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sambung perbincangan. Jadi penulis mengatakan para ulama mensyaratkan untuk membolehkan seseorang itu bersedekahkan, menyedekahkan seluruh hartanya bahawa orang berkenaan memang berkeupayaan dan mempunyai mata pencarian, tabah, tidak terhutang dan tidak mempunyai tanggungan yang wajib diberikan nafkah. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka hukum menyedekahkan seluruh hartanya dimakruhkan. Dimakruhkan maksudnya dibencikan. Maka di sini saya mengisytiharkan
Semua di antara kita tak lulus, tak qualify untuk sedekahkan seluruh harta kita. Kerana disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Maka jangan kita sedekahkan seluruh harta kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang lelaki membawa emas sebesar telur. Bawa emas. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperolehi ini daripada barang galian. Oleh itu ambillah sebagai sedekah dari saya untukmu. Namun aku tidak memiliki harta selain ini." Emas besar macam telur. Ada kita sekarang kita ada telur. Emas sebesar telur. Ada. Emas sebesar telur burung pun mungkin tak ada. Baik. Sahabat ni katakan, "Aku ada emas ni, inilah hartaku. Ambil ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memalingkan wajahnya daripada lelaki tadi. Namun dia mendatangi beliau dan sebelah kanannya sambil menyampaikan hasratnya seperti tadi. Beliau berpaling lagi dan lelaki tersebut mendatanginya lagi di sebelah kiri. Tetapi beliau kembali berpaling daripadanya. Jadi sahabat ini nak bersedekah kepada Nabi, Nabi toleh. Dia ke kanan, Nabi toleh ke kiri. Dia ke kiri, Nabi toleh ke kanan. Tak nak melayani. Awak ada emas, jangan sedekah. Inilah satu-satunya awak harta yang awak ada. Nabi tak nak terima. Nabi toleh ke sana, toleh ke sini. Kemudian lelaki tadi mendatangi ini daripada sebelah belakang pula. Akhirnya baginda mengambil emas tersebut dan kemudian dilemparkan ke arahnya. Sehingga seandainya dia terkena tubuh lelaki itu, tentulah akan menyakitkan atau mencederakan diri lelaki tadi. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan, "Ya'ti ahadukum bimalihi kullihi yatasaddaqu bihi." Ada sebagian orang yang datang kepadaku membawakan hartanya, keseluruhan hartanya untuk memberi sedekah. Thumma yajlisu ba'da dhalika yatakaffafu nas. Kemudian selepas itu dia akan duduk lalu meminta-minta daripada manusia. Innamas sadaqatu an zahri ghani. Ada di antara kamu datang membawa seluruh hartanya dengan tujuan menyedekahkannya. Namun setelah itu dia duduk di tepi jalanan mengemis, meminta-minta daripada orang lain. Sedekah hanya digalakkan apabila seseorang itu telah ada kemampuan. Kalau dia tak ada kemampuan, itulah satu-satu hartanya, jangan bersedekah. Dan Nabi SAW pun tak nak sedekah daripada orang tersebut. Seperti mana saya sebutkan tadi, jangan kita bersedekah kemudian lepas itu kita pula menjadi peminta sedekah. Jangan kita nak bayar semua duit, nak bayar zakat atau sebagainya, lepas itu kita pula meminta zakat. Sebelum saya menutup majlis dalam bab ini, kadang-kadang ada sebagian orang, contoh, dapat duit CPF. Kemudian apabila dapat duit CPF, dia tanya, "Ustaz, saya nak kira hutang CPF saya daripada tahun 1968 sampai sekarang, berapa jumlah zakat?" Ataupun ada orang suaminya meninggal dunia atau bapanya meninggal dunia, bapanya tinggalkan harta $20,000. Dia datang, "Saya nak berikan fidyah. Tolong kirakan fidyah untuk bapa saya yang tak berpuasa selama ini." Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara sedemikian ada beberapa kaul cara bersedekah, cara berzakat, berfidyah. Kalau dia berjumpa dengan masjid ini atau ke satu orang ini, orang tu pun kirakanlah zakat awak daripada sekian sampai 2023. CPF awak zakat awak punya ni tak cukup. Semenjak dia 15 tahun, bapa awak meninggal usia 70 tahun. Jadi 70 tolak 15, berapa? 70 tolak 15, 55 tahun. 55 tahun yang lalu 30 hari. Dia nak kira daripada bapa dia balik. Ini biasalah ya. Macam bapa dia tak pernah puasa. Okay.
55 tahun, setiap 1 tahun 30 hari. Kemudian tahun kedua 30 plus 30. Tahun ketiga 30 plus 30 plus 30. Double berlipat kali ganda mengikut sebahagian pendapat. Perkiraan sedemikian. Sampai 50 tahun, duit yang awak terima $20,000, $30,000 tak cukup. Pasal dia berlipat kali ganda. Jadi amat menyedihkan kadang-kadang saya lihat ada sebagian jemaah bertanya dan diberi jawapan sedemikian. Sebenarnya perkara yang disebutkan tadi ada berbagai pendapat. Kalau yang awak baru dapat duit CPF, walaupun ada pendapat-pendapat yang ada, mungkin awak boleh gunakan kaul, dapat CPF $30,000, keluarkan 2.5%. Dah. Dapat CPF, keluarkan 2.5%. Kalau awak yang nak kira berapa awak yang tak pernah berpuasa, katakan 50 tahun yang lalu. Ada kaul katakan berlipat kali ganda, itu satu kaul. Ada bahkan kaul itu kaul yang lemah. Bukan kaul yang kuat, yang di mana setiap 1 tahun berlipat kali ganda fidyah puasa. Ada juga pendapat yang mengatakan tak berlipat kali ganda. Untuk perkara, untuk keadaan begini, ambil kaul yang tidak membebankan. Nak bayarkan puasa 1 tahun 30 hari. 10 tahun 300 hari. 10 tahun. 20 tahun 600 hari. 50 tahun 30 kali 5 berapa? 1,500 hari kira. Kalau satu hari letak $2, 1,500 times 2, $3,000. Bayar fidyah $3,000. Awak ada $30,000 yang lain pakai untuk ahli keluarga. Kalau nak bayar fidyah ikut perkiraan berlipat kali ganda, $30,000 pun tak cukup. Itu yang kadang-kadang saya lihat pernah berlaku. Dan masalahnya kadang-kadang yang bertanya tu pergi ke masjid. Dan masjid memberi jawapan berlipat kali ganda sehingga orang itu sayang arwah bapaknya pasal kasih semua segala-galanya. Pun tak cukup. Dah kasih semua segala-galanya, besok anak yatim ketinggalan. Bagaimana? Tak apa, kita utamakan bapak supaya dia tenang di sana. Ini kesilapfahaman ataupun kurang memahami. Sedangkan Nabi SAW orang itu nak bersedekah, Nabi tolak tepi. Jangan. Tak nak terima. Kerana awak lebih memerlukan. Dalam perkara sedemikian, kita kena lihat kepada keadaan. Sebab tu kalau orang yang bertanya kita hukum, kita tengok bagaimana keadaan orang tersebut. Hukum ada kaul lain, ada dua pendapat, 3 pendapat. Ambil kaul yang meringankan orang. Ini pendapat ulama dan berdasarkan dalil-dalil dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kaul yang kita gunakan walaupun masyhur, kadang-kadang pendapat itu pendapat yang lemah, tak ada dalil. Tak ada dalil yang mengatakan dia berlipat kali gandakan selama 50 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan. Adakah dibolehkan memberi sedekah harta kepada ahli zimmi dan kafir harbi? Boleh tak kita bersedekah kepada orang kafir? Orang kafir terbagi kepada 2. Kafir zimmi dan kafir harbi. Apa maksud kafir zimmi? Apa maksud kafir harbi? Adakah masih wujud kafir zimmi dan kafir harbi pada zaman sekarang? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Dan bersedekah kepada haiwan, sedekah jariah dan sebagainya. Kemudian lepas itu sampai ke muka 420, berakhirlah perbincangan kita tentang bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan. Okey, baik. Jadi persoalannya adalah pada tahun 80-an, ya. Pada tahun 80-an ada sebahagian golongan orang-orang yang buat illegal hawking.
Dulu kat Geylang lah, hawker kan. Jadi NEA ataupun Hawkers Department serbu. Okay. Apabila Hawkers Department serbu, dirampas makanan-makanan yang dirampas. Persoalan. Adakah diperbolehkan sesebuah pemerintah untuk merampas makanan yang dijual secara tak berlesen? Okay. Ini hukum undang-undang negara lah. Secara umum, apa juga hukum undang-undang negara kalau tak melanggar syariat, ianya diperbolehkan. Kenapa letakkan hukum sedemikian? Kerana dalam sesebuah negara, dia tidak mahu orang jual makanan di tepi jalanan yang tak ada lesen, yang mungkin ada beberapa sebab. Kita tak tahu makanan tersebut itu bersih ke tidak, dan tidak mungkin antara lain tak berlaku adil kepada orang yang bayar lesen. Kita ada kedai kat belakang, semua bayar sewa, kemudian orang kat depan jual semua tak ada lesen, dia jual murah, menjejas. Di atas sebab-sebab maslahah, dia tak benarkan. Maka NEA ataupun Hawkers Department ambush dan berikan saman. Makanan dia rampas. Makanan dia rampas, sekarang tempat office berlambak makanan. Apa dia nak buat? Kalau dah banyak makanan, dia ada dua choice. Dia buang. Atau kalau dia nak buang, dia boleh ambil tak? Dia tak boleh ambil. Dia tak boleh gunakan untuk masalah diri dia. Jadi apa yang dia boleh gunakan? Berikan kepada rumah kebajikan. Masalah rumah kebajikan, ini aku punya nak makan ni harta halal ke tak halal? Jadi kita lihat. Dalam sebuah negara apabila harta sedemikian ini dirampas, apa yang dia kena buat? Kita dah belajar beberapa kaedah. Kalau dalam sebuah negara dia mengambil ataupun ada orang bersedekah daripada sumber yang tak halal ataupun daripada sumber-sumber tertentu, harta tu pergi mana? Baitul Mal. Betul kan? Baitul Mal adalah untuk memberi maslahah kepada masyarakat umum. Jadi dia dah rampas, kalau dalam sebuah negara itu ada Baitul Mal, secara ringkas harta tu masuk kepada Baitul Mal. Kalau harta tu berupa wang ringgit, Baitul Mal boleh berikan setiap bulan. Tapi harta ini perishable. Perishable dia besok rosak. Jadi dia berikan kepada rumah kebajikan. Untuk rumah kebajikan tadi halal bagi mereka. InsyaAllah. Jadi tak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau saya kata tak halal, nak kena cari pula. Yeah. Boleh tidur lena, Alhamdulillah. Tak, bukan diambil. Yang berikan itu adalah Baitul Mal. Pemerintah berikan. Pemerintah berikan, halal dimakan. Ada orang persoalkan, Ustaz, saya dapat duit GST ni halal ke tidak? Pemerintah kasih ambil, halal, insya-Allah. Ada soalan yang lain? Baik, kalau tak ada apa-apa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.